رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, sekali lagi sudah mengucapkan terima kasih kepada semua yang bersama kita pada hari ini. Dan Alhamdulillah hari ini insyaAllah untuk tadarus kita akan ulang ayat terakhir daripada surah An-Nur juga, dan kita belum lagi membicarakan tentang apakah yang terkandung dalam ayat-ayat ni lah. So hari ini insyaAllah untuk tadarus kita akan ulang balik ayat ni untuk Ustazah bagi peluang kepada siapa yang nak baca untuk baca balik. Dan kalau sebenarnya kalau yang hadir member yang hadir dalam tadabbur ni, tadarus dan tadabbur ni, kalau nak baca mana-mana ayat pun boleh, sebab kita ada keseluruhan surah An-Nur kita ada 64 ayat. So kemungkinan sekiranya dia pilih mana-mana ayat yang dia nak baca pun boleh, tidak semestinya ayat 62 sehingga 64 saja. So saya akan buka peluang untuk tadabbur daripada ayat 1 hingga ayat 64. Maksudnya saya akan beri peluang mana-mana ayat yang dia nak baca boleh, tidak menjadi masalah. So saja tak perlu baca sebab kita dah baca hari tu. Jadi saya akan bagi banyak masa sikitlah untuk tadabbur. Untuk tadarus. Okay, jadi tadarus sebagaimana saya sebutkan tadi, maksudnya boleh je pilih mana-mana ayat daripada ayat 1 sehingga ayat yang terakhir itu ayat 64. Okay, so akan buka peluang lah siapa yang nak baca. Cuma bagi tahu je ayat berapa nak baca. Mungkin boleh tengok sekejap belik-belik ayat mana yang nak baca. Lepas tu boleh pilihlah mana-mana yang nak baca. Kalau nak baca yang akhir ni pun boleh, tak menjadi masalah. Yang pentingnya kita nak ada yang baca dan ada yang dengar lah, supaya kalau ada apa-apa kesalahan kita boleh memperbaiki supaya kita tak lagi buat salah lah bila nanti kita baca balik. So Alhamdulillah dengan ruang yang ada untuk Ramadan ini, kita dah pun membaca keseluruhan surah An-Nur. Kita juga sudah membaca keseluruhan surah Ar-Rahman dengan izin Allah, dan kita juga telah pun membaca surah Al-Qad, setiap orang dah baca. Kemudian kita juga melihat surah Ad-Dukhan, tapi sudah belum buka peluang untuk membaca, dan juga surah Al-Baqarah ayat 185 yang memperkatakan tentang syahrul Ramadan. Okay. So Ustazah buka peluang, siapa yang nak baca boleh? Mana-mana ayat? Ya saya. Syarifah. Okey Syarifah. Saya tapi panjang sikit ayat ni. Ayat 35 boleh Ustazah? Boleh? Allahu nurus samawati wal ard. Okey, boleh. So kita pergi balik, Ustazah pergi balik kepada ayat tu. Okey, kalau yang ada yang baru hari ni bersama dengan kita, untuk makluman, kita akan combine antara tadarus bacaan Al-Quran dengan pembetulan dan tadabbur. So kita akan bersama insya-Allah dalam 1 jam. Jadi kita bagikan setengah-setengah lebih kurang. So setengah jam untuk tadarus dan setengah jam untuk tadabbur. Jadi untuk kali ini disebabkan oleh kita dah habis pun membaca daripada ayat 1 hingga ayat 64. Jadi Ustazah nak buka peluang kepada siapa-siapa je yang nak baca mana-mana ayat saja. Ayat 1 pun boleh, ayat 2 pun boleh. Okey, sekarang ni Syarifah pilih nak baca ayat 35 ya? Okey. Ya Ustazah. Mulakan, auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkawatin fiha. Dia tak sebut dekat situ Syarifah, dia tak sebut kawa. Dia waw tu tidak berbunyi. Kita sebut kamishkatin.
Kamishkatin. Okey, saya ulang Boleh? Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Okey. Dekat mana tadi kejap masalunu. Lu tu tak panjang, sambungkan saja. Jadi masalunu rihi, nu panjang, hi pun panjang, 2 harakat. 2 harakat ni. Okey. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Panjanglah ni. Ni cara dia, sebab kita kan bariskan dulu ba ni dengan mat dua harakat ni. Jadi kita akan sebut kamishkatin, sini dengung sikit. Kamishkatin fiha misbah. Okey. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Misbah. Okey. Al-misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Cuba Sharifah tengok dekat sini perkataan durri ni, durriyun ni. Durri. Ya ni dia ada 2 baris dhammah kan, 2 baris depan kan. Dengung salah. Cuba tengok dekat Quran Sharifah, 2 baris depan ni dia bertindih ataupun dia ditulis waw yang selari? Selari. Waw selari. Jadi waw selari tu maksud dia dengung lah. Okey. Kalau waw selari tu maksud dia dengung. So kat sini kena dengung sedikit. Kita akan bunyikan kaukabun, ni pun dengung. Kaukabun durriyun. Durriyun. Okey. Uz. Dekat ka'annaha. Ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Okey. Ambil semula dekat ni kat sini dengung. Min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah. Okey. Bagus. Wala terus sama. La syarqiyatin. La syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Okey. Nurun ala nurin. Kat situ tak payah dengung. Nur ni tak payah dengung ni. Nurun ala nur. Nurun. Dia bertindih, sorry. Dia bukan sebelah. Okey. Nurun ala nurin yahdillahu li nurihi man yasha. Okey, ambil semula dekat yahdillah, kemudian dekat sini dengungkan sikit. Yahdillah. Okey. Yahdillahu li nurihi man yasha'u wa yadribullahul amsala linnas. Okey. Wallahu bikulli syai'in alim. Masya-Allah. Okey, bagus. Satu usaha yang bagus. Terima kasih Ustazah. Cuba bila baca tu kena lebih berhati-hatilah sebab Ustazah dah bagikan
dia punya beberapa guideline dia kat mana yang boleh kita tahu dia dengung Okey, terima kat kasih sini Ustazah. kena letakkan sedikit nota, kita baca, kita Okey. baca kamishkatin. Waw ni tak ada. Sekolah waw ni tak ada. Kamishkatin. Oh, okey. Kita panjangkan ka tu saja dengan 2 harakat. Kamishkatin. Kat sini dengung. Dekat sini kalau Sharifah tengok dekat mazhab ataupun yang lain juga, cuba tengok mazhab masing-masing. Kalau ta ni baris di bawah kan, kalau baris di bawah ni dia selari ke ataupun dia ada sedikit tak selari? Dia tak selari. Dia kalau tak selari maksud dia dengung. Dia kalau tak selari maksud dia dengung. Sebab dekat sini yang dalam Ustazah punya online ni, dalam online ni dia tulis selari je semua. Tapi kalau dalam Quran biasa yang biasanya ada pada kita ialah dia kalau dengung dia akan buat tak selari di baris bawahnya. So tu pun juga tanda dengung. Kamishkatim fiha misbah. Macam tu. Okay, so tinggal letakkan nota je lah. Okey Ustazah. Sama. Terima kasih. Banyak hari ni Ustazah. Terima kasih. Okay, sama. Okay. Waalaikumsalam. Okay, siapa lagi nak baca? Okay. Assalamualaikum Ustazah. Saya ada soalan sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Rohana. Saya ada soalan. Okay, soalan apa tu Rohana? Kamishka tu, kadang waw tu kenapa tak dibunyikan? Dia macam juga dalam perkataan Inggeris, biasanya macam kita eja honest kan? Honest. H tu tak berbunyi. Okey. Dia juga dalam penulisan Arab pun ada macam tu juga. Ada kadang-kadang pun ada ya. Ya kadang-kadang dibunyikan, kadang-kadang tak bunyikan. Jadi saya selalu keliru kat situ. Okey, biasanya sekarang ni Rohana pakai mazhab sendiri ke? Ya, kadang-kadang saya baca dekat phone, kadang-kadang saya baca dekat mazhab. Cuba Rohana tengok perkataan duriyun ni. Duriyun ni ada yang keza Ustazah ni. Duriyun ni. Okey, ya ni dia ada titik ke tak ada titik dekat mazhab Rohana? Tak ada. Oh, tak ada titik. Okey. So kalau tak ada titik maksudnya kadang-kadang kita keliru lah ni ya ke apa ni kan? Ya. Jadi dia kalau kita nak beli mazhab, kita tahu maksudnya kita perlu kepada penulisan yang jelas. Jadi Ustazah tak anjurkanlah kalau beli macam ada tulisan macam ni sebab dia agak memayahkan untuk bila kita nak baca. Okey. Jadi nanti kalau nak tengok mushaf, nak baca, maksudnya kita kena cari mushaf yang sesuai dengan level kita. Sebab dia mushaf ni ada banyak level. Macam kalau bagi Ustazah lah, biasanya kalau Ustazah tengok bila orang tu beginner, dia kena beli mushaf yang huruf-huruf dia besar sikit. Tu satu. Kemudian jarang-jarang sikit dia punya tulisan dia supaya dia dapat beza antara satu sama lain lah. Kemudian di sudut dia punya penulisan ni jugalah. Kadang-kadang dia tak ada ya je tu, so kita macam confused. Kadang-kadang tak ada baris ni, baris apa nak baca ni kan? Ya. Kadang-kadang tak ada baris, jadi macam kita confused nak baca macam mana. Jadi kat situ mungkin Rohana selepas ni dia ada juga guru-guru online yang kemungkinan kalau kita ada keterbatasan masa, boleh juga cari guru online supaya setiap kali kita baca yang kita confused tu kita terus tanya. Okey, insyaAllah. Boleh juga kalau nak tanya Ustazah pun boleh. Ramai je pagi-pagi dia snap Quran yang dia baca. Ustazah ni nak baca macam mana ya? Ustazah akan rekodkan lah, nanti dia dengar. Okey, insyaAllah. Terima kasih Ustazah. Sama. Okay, boleh? Siapa nak baca next? Ayat berapa? Cuma bagi tahu Ustazah je ayat berapa. Okay. Saya Faiza. Siapa? Faiza. Faiza. Okay, Faiza nak baca ayat berapa? Ayat 21. Okay, ayat 21. Kita pergi ke ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Faiza. Auzubillah. Bagus. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan
Wa man yattabi' Lama sikit. Wa mai lama sikit. wa man yattabi' khutuwati syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Okay. Walakinallaha yuzakki man yasha. Wallahu sami'un alim. Alhamdulillah, nampak banyak ketelitian dia. Maksudnya daripada awal lah kan. Ada banyak perubahan dia agak lebih yakin. Macam tu lah kan. Dia sudut observation Ustazah lah. So, tak pastilah betul ke tak kan. Kita nampak ketelitian tu agak lebih. Kemudian kita punya self confident pun agak lebih. Sebab kita tahu kat mana nak dengar, kat mana panjang dia macam mana. Itu satu perkara yang sangat baik lah. Yang baik. Okay, teruskan dan perbaiki insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Sama. Okay, next. Siapa yang nak baca lagi? Boleh? Saya Ustazah. Okay, siapa tu? Ila. Okay, Ila nak baca ayat berapa? 33. Ayat berapa tadi? 33. 33. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. Lagi sekali Ila. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna. Mungkin sound trouble sudah tak berapa dengar yang yang pertama ni. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna litabtaghu 'aradal hayah. Okay, kat sini Ila sambungkan terus je. In aradna tahassunan litabtaghu إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Okay, Alhamdulillah. Bagus tu. Maksudnya InsyaAllah semakin baiklah nanti. Ada banyak perubahan. Keyakinan tu lebih. Kemudian apa lagi tadi? Ada soalan ke Ila? Ila ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada Okay. So terima kasih. Siapa yang nak sambung lagi? InsyaAllah lepas Ila.
Okay, saya buka lagi peluang untuk tadarus. Siapa yang nak baca, mana-mana ayat saja. Adakah yang baru bersama kita hari ini? Yang pertama kali bersama kita hari ini? Adakah? Kesemuanya yang dah lama? Dah 23 hari ni kita kan? Tak ada rasa tak ada. Okay. So siapa nak baca daripada ayat 1 hingga ayat mana-manalah pada ayat 1 hingga 64. Kita ada masa lagi untuk tadarus. Boleh? Okay. Adakah? Ke dah penat dah? Okay, tak ada Ustazah sambutan. nak tanya soalan boleh ke Ustazah? Boleh? Ustazah, Boleh? sebentar nak tunggu siapa nak baca nak tanya soalan. Boleh? Soalan apa? Sebagusnya kita baca Quran ni laju ke, perlahan ke ataupun macam mana? Sebab bila saya tengok kepada yang kelancaran kita. recorded. Dia tengok kepada kelancaran kita. Kalau kita lancar, maksudnya boleh baca laju. Contohnya macam sekarang ni Ustazah baca perlahan kan supaya kita dapat pergi daripada satu perkataan ke satu perkataan. Ustazah boleh juga baca dengan laju, boleh. Tapi dengan syarat laju tu kita tidak melanggar hukum hakam tajwid. Maksudnya laju boleh tapi tidak melanggar hukum hakam tajwid. Contohnya kalau biasa Ustazah baca, Ustazah akan baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. Itu agak lambat So boleh baca laju lagi. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. Tapi dengan syarat dia kena betulkan tajwid dia. Maksudnya cepat itu bukan bermakna kita sacrifice tajwid tu lah. Maksudnya tajwid tu tak ke mana, tinggal nak cepat je. Tak boleh. Tajwid tu adalah hukum baca dengan tajwid adalah wajib. Kalau kita tak baca dengan tajwid, kita hanya nak cepat saja, maka banyaklah pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Kalau baru belajar elok perlahan lah. Ya, kalau baru belajar maksudnya memang ada gesaan supaya dia baca lambat-lambat. Sebab tu dia kena ulang lagi kan. Macam kalau surah pendek tu kita dah banyak kali ulang, maka dia akan lancar lah. Cuba contohnya, Syarifah ke yang tanya? Ya, saya Ustazah. Kalau Syarifah compare, Syarifah baca surah An-Nur dengan surah Al-Qadr, jauh beza kan? Ya. Surah Al-Qadr tu dah lancar kan? Yalah, yang mana kita dah. Kita nak jadikan bacaan surah An-Nur pun sama level dengan surah Al-Qadr. Boleh kan? Maksudnya bila kita dah lancar, maka keadaan kita bila kita baca surah An-Nur ni sama lancar dengan keadaan ketika mana kita membaca surah Al-Qadr. Baca lah Dia kena selalu baca, kena ulang-ulang. Jadi bila ulang-ulang tu maksudnya dia akan lebih lancar lah. Okay, kalau Ustazah, anak-anak Ustazah, kalau yang dah khatam 2-3 kali, katalah kali ketiga ataupun keempat, satu muka surat ni Ustazah suruh dia baca 20 kali. Dia akan ulang-ulang 20 kali. Sama ada setiap satu dia ulang siap-siap 20 kali ataupun daripada yang ni sampailah habis page ni 20 kali. Dia ambil balik 2 kali, dan 3 kali, dan 4 kali, dan 5 kali, sampai 20 kali. Jadi bila dia habis Quran saja dia telah pun menambahkan 20 kali. Kalilah. Maksud tu kita macam mana kita nak melancarkan bacaan lah. So Ustazah memang agak sensitif bila bacaan ni Ustazah tak akan bagi salah satu pun. Tak boleh salah satu pun. Okay. So target kita begitulah. Target kita begitu. Okay. Siapa nak baca? Ada lagi? Terima kasih Ustazah. Okay, siapa nak baca? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First day ke Asma dengan kita ini? Boleh lah first day rasanya betul-betul sebab wajah hari tu apa semua. Okay, Asma tahu kan kita tadarus surah An-Nur Untuk tadarus ni sebenarnya kita dah habis pun daripada ayat 1 hingga 64. Jadi hari ni tadarus kita Ustazah buka siapa-siapa je nak baca mana-mana ayat. Tadi ada yang baca ayat 35, ada yang baca ayat 27, ada yang baca ayat 32, macam-macam. Kod pilihan. Kita baca ayat 47 ada. Okey, adalah sebab semuanya 64.
Okay. Okay. Ayat 47 Asma pilih. Okay Asma. Ayat 47. Okay, tentang orang-orang mukmin dan sebahagiannya orang munafik ni. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Okay. So ni tentang sikap orang munafik lah. Mereka hanya berkata-kata di mulut saja. Kami taat, amanna billahi wa rasul wa ata'na, tapi bila mereka dipanggil untuk tunduk kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya, maka di situ sebahagian daripada mereka berpaling, tidak mahu. Lalu Allah menafikan keimanan mereka. Wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka ini bukan orang-orang yang beriman. Kalau siapa yang bersama dengan Ustazah tadi, perkongsian surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah, khawatim surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah juga memaparkan 3 golongan manusia. Golongan al-muttaqin, kemudian golongan al-kafirin dan golongan al-munafiqin. Golongan munafiqin ni paling panjang elaboration dia. Sebab dia juga adalah termasuk dalam golongan orang yang kafir sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sendiri menafikan keimanan mereka. Tapi kalau kita tak boleh lecok mereka tu kafir. Kita berhubung dengan mereka berdasarkan zahir dia lah. Tapi mereka juga adalah suatu cabaran yang sangat besar lah kepada kita. Sebab kita kadang-kadang terkeliru dengan mereka yang mendakwa begini kerana pengamalan mereka jauh daripada apa yang mereka dakwa sebagai seorang mukmin. Bila dah sampai kepada hukum-hukum Allah, mereka menafikan hukum-hukum Allah itu. Jadi itu adalah antara sifat-sifat munafik. Tapi kita tak boleh nak panggil dia kaum munafik kan. Selagi mana mereka beriman, maka di situlah Nabi mengajar kita bagaimana orang-orang munafik ni memang satu cabaran yang sangat besar kepada umat Islam. Okay, mereka adalah musuh sebenar, musuh dalam selimut yang kita tidak jelas. Orang kafir tu memang dah jelas-jelas dah, confirm mereka tu musuh. Tapi orang munafik ni agak sukar untuk berhadapan dengan mereka dan hanya Allah sahajalah yang dapat menolong kita dalam kita mengenal pasti dan melihat bagaimana cara kita nak berhadapan dengan mereka lah. Akan ada sampai hari kiamat. Okay. Macam mana tentang kita nak supaya kita tak ada sifat-sifat ni Ustazah? Kita kena ada checklist ni lah. Kena ada checklist ni. Macam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia sentiasa pergi berjumpa dengan Huzaifah bin Yaman untuk cek sama ada dia ni ada tak sifat-sifat munafik pada diri dia. Dia sangat concern, dia takut-takut dia ada pada diri dia sifat munafik. Sifat munafik ni dia banyak menggunakan sumpah. Sumpah tu sebagai satu helah pada dia untuk memberitahu bahawa dia ni adalah seorang mukmin, tapi sebaliknya dia bukan. Jadi dia guna sumpah dia wallahi. Jadi Allah tegur. Allah kata tak perlu sumpah-sumpah pun kalau nak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan itu adalah sesuatu yang jelas, tak perlu kepada sumpah. So kita dalam masyarakat kalau banyak bersumpah tapi tak buat tu adalah antara sifat-sifat munafik lah. Jadi kalau kita tahu orang munafik ni banyak sumpah, kita tak boleh gunalah banyak sumpah. Maksudnya untuk kita taat tu tak perlu kepada sumpah pun sebab dia jelas. Arah-arah itu jelas. Katalah contoh nak tutup aurat dengan sempurna. Wallahi saya nak tutup tak payah sebab memang memang arahan untuk tutup aurat tu satu yang jelas, tidak perlu kepada sumpah pun. Okay. Sama. Okay lagi? Siapa yang nak baca lagi? Okay, kita ada sikit masa lagi untuk tadarus sebelum kita pergi kepada melihat apa mesej Allah di buku surat terakhir. Saya cuba ayat 53 Ustazah. Boleh. Rohana ayat 53. Ya. Ayat 53. Okay, kita pergi kepada ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ini juga sebahagian daripada sifat munafik juga. Boleh. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum liyakhrujunna la yakhrujun
An-na tu baris nun tu tak payah sebut. La yakhrujun. Berhenti macam tu je. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yarujun. La yakhrujun. La yakhrujun. Bagus. Sambung. Kulla tuqsimu ta'atum ma'rufah. Inna Allaha khabirum bima ta'malun. Okay, Alhamdulillah. Ada beberapa huruf yang Rohana kena perhalusi. Contohnya huruf Ain ya. Ain. Ni Ain. Ta'atum ma'rufah. Dia sampai ke pangkal tekak ni. Ma'rufah. Okay. Ta'atum ma'rufah. Okay. Ain, kalau kita sangsi, kita matikan huruf Ain tu, kita letak di depan dia alif, bariskan di atas, kemudian kita matikan. Ma'rufah. Itu satu huruf. Kemudian huruf isti'la, huruf tebalnya ta. Kita angkatkan lidah kita ke atas langit, tahan kat langit tu. Maksudnya bukan tahan. Kita angkat ke atas kemudian kita pantul ke bawah. Penuhkan sedikit angin dekat dalam mulut. Muncungkan sedikit mulut. So itu perlu kepada latihan lah, insyaAllah. Terima kasih Ustazah. Sama. Okay, ada lagi yang nak baca? Satu lagi peluang untuk tadarus. Nak baca? Siapa nak baca? Okay. Boleh? Siapa nak baca? Kita dah berada di 23 Ramadan hari ni. Alhamdulillah. Malam ni kita akan pergi kepada 24 Ramadan. Okay, Farah ke nak baca? Farah? Boleh juga Ustazah. Okay. Farah on the move ke? Saya baru nak keluar tapi belum lagi. Okay. So Farah nak baca ayat berapa? Ustazah pilihkan lah. Ustazah pilihkan. Okay. Ayat 45? Okay, insyaAllah. 45. Ni. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'. Okay, Farah dekat sini. Farah kena panjangkan dulu dah ni kena panjangkan dulu ni dah. Cuba Farah dengar Ustazah baca. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Okay. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. Okay, satu dekat sini Farah. Ni nun mati bertemu dengan ya ni. Dengar dekat sini. Apa tu, Farah kena lama sikit. Minhum, ni satu, yang ni dengar juga dua harakat. Minhum, yang ni senang je, kita tutup je mulut. Minhum mai kat sini. Ni satu. Ni pun sama juga. Mai yamshi, dia sama kan? Ulang-ulang ni. Okay. Boleh ulang lagi tak? Boleh.
ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Okay. Dekat sini saya tak pasti sama ada sound ataupun apa. Kalau Farah nak berhenti kat sini, Farah kena sempurnakan nun mati ni. Contohnya wa minhum man yamshi ala rijlain. Rijlain. Nun ni mati. Okay. ومنهم من يمشي على رجلين Rijlain. رجلين. Okay. So nak sambung ke? Masih Ustazah. Okay. So ada siapa lagi nak baca? Sama. So yang tadi tu Farah kena ambil note lah dekat dabah, kemudian yamshimai ni. Panjang sedikit dia punya dengung dia. So minimum dia 2 harakat. Kalau panjang lebih sikit pun tak apa, sebab dia minimum 2 harakat. Okey Ustazah. Okay. So ada soalan lagi tak nak baca? Ustazah, saya nak tanya soalan. Boleh. Apa soalan tu? Yang ayat Farah baca tadi, kan dekat mimmain tu, dengan yang arba tu, kalau yang ada hamzah tanwin ni, kalau dia kita matikan tu memang mati dia, tak perlu baca. Mati je. Dia yang bunyi adalah kalau hamzah ni baris dia di atas. Okay. Kalau baris 2 ni di atas. Kalau baris 2 ni di atas, barulah kita akan sebut Tapi kalau dia baris bawah dan baris depan tak payah, matikan sahaja. Okey. Sama juga abak ni matikan sahaja. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, ada siapa nak baca lagi? Tak ada. Ustazah, soalan boleh? Boleh. Ya Sharifah, soalan apa tu? Okey, yang ha ni sini ha pedas lah kan? Yang mana tu? Yang mana? Contoh famin hum dengan wa min hum, ha tu dia ke bawah. Dia bukan ha pedas. Ini ha satu dia panggil. Dia bukan ha pedas. Kalau ha pedas yang yang macam jim dia yang dia punya tu. Jim tu tapi tak ada titik. Tu ha pedas. Cuba Ustazah sebut famin hum tu macam mana sebutan sepatutnya? Ha ni dia dekat ha dia belakang lagi sikit. Dia ha ni ke atas sikit antara rongga tu. Antara dua bahagian rongga atas dengan rongga bawah. Ha. Dia senang je kita matikan dia. Bila kita pegang dekat dada kita ni dia ada getaran. So kat situ lah keluarnya hum tu. Faminhum. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, lagi ada soalan lagi? Ada soalan lagi ke? Tak ada dah? Okey, tak ada siapa yang nak baca dah ya? Okey. So kita akan pergi kepada bahagian terakhir kepada surah ni. Ustazah. Ya saya. Sat. Yang Sat. Okey, ya boleh. Pronunciation home tu kan? Home. Home ke hum? Macam itulah macam. Okey. Ha di depan hu kan? Ha di depan hu kan? Hum lah, hum. Sama juga kum lah, kum ke lakum. Kum. Kaf. Kalau kita sangsi, kita bariskan dia satu-satunya dulu. Kita bariskan di satu-satunya dulu, lepas tu baru kita sambung, matikan dengan huruf yang selepasnya. Katalah kita sangsi dengan kum kan? Kum. Jadi kita bariskan ku dulu. Ku, kum. Kum. Macam itulah. Macam tu juga dengan ha. Ha kalau baris di atas ha ataupun ha baris depan hum. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. So kita akan pergi kepada ayat terakhir dalam surah ini. Okay, kalau kita tengok daripada ayat
62 sehingga 64 ni. Ayat 62 ini membicarakan tentang adab dengan Nabi SAW sebagai ketua negara. Adab dengan Nabi SAW sebagai ketua negara. Bila kita pergi kepada surah-surah yang Allah turunkan di Madinah, surah-surah yang Allah turunkan selepas hijrah Nabi SAW, maka apa yang banyak didedahkan adalah golongan ahli kitab dan golongan munafiqin. Golongan ahli kitab dan golongan munafiq. So orang munafik ni dia tak ada di Mekah, tidak ada keperluan untuk mereka berada di Mekah. Sebab kalau di Mekah mereka tak perlulah kan, sebab kalau mereka berpura-pura mereka akan disiksa. So no point lah. Okay, dia munafik ni sebab dia nak juga dapat privileges daripada apa yang orang umat Islam dapat, apa yang Islam dapat. Contohnya dapat harta rampasan. Kalau dia tak declare dia Muslim, dia tak akan dapat lah. Dia tak akan dapat. Kemudian dia kena bayar jizyah. Kalau dia Islam, dia bayar zakat je lah. Itu pun kadang-kadang dia culas. Okay. Dalam ayat 62 ni, mempamerkan satu adab dengan Nabi SAW sebagai seorang ketua. Kalau kita tengok dalam suasana ayat ini diturunkan, di dalam penerangan kitab-kitab tafsir, peristiwa di sebalik turunnya ayat ini adalah peristiwa yang ada kaitan dengan perang Ahzab, peperangan Ahzab, ataupun dikenali juga dengan peperangan Khandaq. So Khandaq tu maksudnya apa maksud Khandaq? Khandaq apa maksudnya? Parit. Parit. Okey. So kita kata landscape latar belakang kepada ayat ni adalah ayat ini diturunkan ketika mana orang-orang mukmin beserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggali parit. Dan sebelum mereka gali parit, maka adalah perjumpaan rasmi untuk membincangkan bagaimana nak mengatur strategi. Jadi dalam hal itu nampaklah beberapa golongan munafik di sini apabila mereka bersama dengan Nabi dalam urusan-urusan yang besar ni sebagai ketua negara untuk menjaga keselamatan negara, maka di sini Allah sebut wa idza kanu, dan apabila mereka itu berada ma'ahu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala amrin jami'in, dalam urusan yang besar, urusan yang memerlukan kepada kehadiran bilangan yang agak banyak untuk membuat keputusan. Okay. Jadi orang-orang mukmin yang sebenar apabila mereka berada bersama dengan Nabi SAW, adab mereka tak akan keluar kecuali setelah mereka meminta izin. Itu adab mereka dengan Nabi SAW. So kalaulah mereka setiap orang keluar, maksudnya jadi macam benda tu satu yang main-main lah pula, sedangkan dia adalah satu perkara yang hidup mati hidup mati. Jadi di sini Allah mengatakan orang-orang mukmin yang sebenar ialah yang memang benar-benar beriman. Alladzina amanu billahi wa rasulihi. Kenapa perlu ditegaskan lagi? Kerana inilah sifat-sifat orang yang benar-benar beriman. Keimanan mereka adalah keimanan yang teguh kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini suasana mereka apabila mereka bersama dengan Nabi SAW atas urusan-urusan yang penting, maka mereka tidak akan pergi bersurai kecuali mereka meminta izin daripada Nabi SAW. Okay. Jadi kemudian diberikan huraian. Orang-orang yang meminta izin kepada kamu ni wahai Rasulullah, innal ladina yasta'dhinunaka, mereka yang minta izin kamu untuk keluar ataupun untuk pergi meninggalkan mesyuarat ataupun discussion itu, maka Allah kata ulaikal ladina yu'minuna billahi wa rasulihi. Inilah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila mereka minta izin, maka benarkanlah mereka untuk urusan mereka. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ, maksudnya apabila mereka meminta izin kepada kamu untuk menyempurnakan sebahagian berurusan mereka, fa'dhan, maka izinkanlah mereka. Liman syi'ta minhum, kepada orang-orang yang engkau nak beri keizinan. Maksudnya keluasan kepada Nabi SAW untuk membuat keputusan. Sama ada nak membenarkan mereka balik ataupun tidak. Sebab Nabi bertindak atas wahyu daripada Allah SWT lah.
Jadi maksudnya Allah memberi keluasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat keputusan. Okay. Jadi Allah kata fa'dzal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka kalau sekiranya engkau memberi izin kepada mereka dan di situ ada sebab-sebab yang sebenarnya mereka tak perlu pun balik, tetapi Nabi dah beri izin atas kita kata permintaan mereka itu, maka takut-takut mereka melakukan kesalahan di situ, maka Allah SWT mengatakan hendaklah kamu beristighfar, memohon ampun on behalf mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah bagaimana Nabi SAW diberikan panduan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini menampakkan bagaimana Allah tu maha penyayang kepada hamba-Nya. Sebab kadang-kadang macam kita lah kan, kadang-kadang rasa macam boleh bertahan tapi macam tak larat juga kan. So dia sebenarnya kalau bertahan pun tak menjadi masalah, maksudnya tak balik pun, tak keluar pun tak apa, tapi kadang-kadang kita kata kehendak keduniaan itu kadang-kadang lebih berat daripada kita meneruskan sesuatu tugasan yang sememangnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So di sini adanya reserve supaya Nabi SAW meminta memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala on behalf mereka, supaya kita kata tidak ada sebarang pertanggungjawaban lagi selepas itu apabila Allah mengampunkan mereka. Subhanallah. Kalau kita tengoklah di sini maksudnya Allah nak ajar kita ni setiap masa kena beristighfar sebab tak tahu bila nak mati. Tak tahu bila nak mati, takut-takut keluar-keluar mati kan. Masih lagi ada beberapa persoalan yang belum beres antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun adab kita bagi mereka ni lah. Kalau adab mereka dengan Nabi SAW tu ada kekurangannya, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan agar Nabi SAW memohon ampun kepada Allah on behalf mereka. Okay. Kemudian Allah sebut innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Lagi pengampunan Allah ini subhanallah maha besar So ghafur maksudnya kalau tadi Ustazah sharing dia melibatkan pengampunan di akhirat. Innallaha ghafurur rahim sebab kalaulah mereka masih lagi membawa beberapa pertanggungjawaban, maka di akhirat nanti mereka akan juga dihisab oleh Allah SWT. So ghafur ni maksudnya Allah telah mengampunkan mereka dan tidak akan mempertanggungjawabkan lagi apa-apa kesalahan ataupun kemungkinan kesalahan yang mereka buat. Okay. Dan Allah itu maha penyayang. Okay. So ini adab. Ustazah dah sebut hari tu, adab dalam surah Nur ni ada 3 kategori. Kategori pertama ialah adab meminta izin untuk masuk ke rumah yang bukan rumah kita. Yang itu di ayat 27 sudah ada tunjuk hari itu. Kalau siapa yang baru bersama kita, ayat 27 ini membicarakan tentang adab memohon izin untuk masuk ke rumah yang bukan rumah kita. Okay, dia bukan saja meminta izin tetapi kena memberi salam. Minta izin ni wajib, memberi salam ni sunat. So minta izin untuk masuk tu adalah wajib. So dia adalah adab-adab yang meminta izin, kena 3 kali. Kemudian kalau minta izin tu jangan duduk di depan rumah, sebab bila tuan rumah buka kita terus nampak sedangkan kita belum diizinkan untuk masuk ke dalam rumah. Takut-takut nanti mata kita dah nampak pun kepada aurat tuan rumah yang belum bersedia. So kita meminta izin ni kalau ada dalam satu hadis disebut al-isti'zan min ajlin nazar. Kita meminta izin untuk melihat. Sebab dia ada hukum melihat, ada yang kita boleh lihat, ada yang kita tak boleh lihat. Yang kita tak boleh lihat adalah aurat orang lain, tak boleh lihat. Ataupun kadang-kadang rumah tu sendiri dia ada haknya. Maksudnya kadang-kadang tuan rumah sebelum dia kemas depan tu, katalah anak ramai kan, semua ada belanga, ada sudu ada kat depan tu, semua ada dekat ruang tamu tu. Jadi bagi dia tu adalah satu keaifan, maka dia nak bereskan dululah, bawa sudu ke dapur, bawa belanga ke dapur, bawa semua ke dapur kan. Jadi di situ ada di mana syarak memberikan ruang kepada tuan rumah untuk merasa selesa ketika menerima tetamu. Jadi kalau kita tunggu lama pun janganlah komen jangan kata lah datang rumah dia kena tunggu lama pula baru boleh masuk. Jangan begitu. Kan? Sebab itu memang ada ruang untuk tuan rumah, dia memastikan bila nak menjemput tetamu masuk ke dalam rumah tu, dia pastikan keadaan ruang tu maksudnya munasabah lah untuk menerima tetamu. Okay. Ini contoh yang pertama, minta izin yang kategori pertama.
Kemudian kategori dia ada sambungan ya, kalau tuan rumah tak ada jangan masuk, kalau kita rasa dia ada pun jangan insist nak masuk kalau dia tak jawab salam, kalau dia tak dia tak menjemput kita masuk. Dia ada juga kadang-kadang dia tak bagi masuk tu dalam keadaan dia berdiam diri. Tidak menjadi kesalahan, sebab itu dibenarkan dalam syarak, ataupun dia keluar dan dia bagi secara direct, dia kata saya tak boleh terima tetamu hari ni, kena balik, dan itu semua adalah untuk menjaga kesucian dalaman diri seseorang supaya tak fikir yang bukan-bukan. Kita banyaklah pula ulasan-ulasan kalau orang tu tak bagi masuk, dah penat datang rumah dia tak bagi masuk pula. Dalam Islam tidak ada istilah begitu. Apa saja yang kita buat kalau kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah sudah kira itu sebagai satu amal ibadah kita. Walaupun kita pergi itu tidak ada maksudnya waktu tu tak sesuai, maka dia minta kita balik je lah tanpa ada su'zan. Tanpa ada su'zan. Okey. Kemudian dalam ayat 57, kategori kedua dalam ayat 57, kita meminta izin di kalangan mahram. Hadith pula. Okey, surah 24 ayat 57. Nak pergi dekat 57 ayat dia, pergi dekat surah. Okey. Ayat. Okey. Okey, bukan 57, 58. Sorry. So ayat 58. So ayat 58 ini adalah meminta izin di kalangan mahram. Itu sudah disebut kan? Maksudnya siapa yang nak kena minta izin dalam ruang lingkup yang macam mana kalau dalam rumah? Pertama adalah hamba atau lelaki ataupun wanita. Kemudian anak-anak yang belum baligh kena minta izin dalam 3 waktu yang Allah sebut ni. So yang ni memang kita kena ajar anak-anak kecil. So kalau mereka tak minta izin, siapa yang berdosa? Mak ayah berdosa. Sebab mak tak ajar. So anak-anak pada ketika itu yang belum baligh mereka kena diajar supaya meminta izin. Jadi sebelum salat fajar, kemudian ketika qailulah, dan selepas salat isyak. Tapi kalau maksudnya ibu bapa membenarkan untuk mereka masuk, tidak menjadi masalah, sebab tu kena minta izin. Mereka kena ada tahu waktu-waktu yang tertentu yang mereka kena minta izin. Selain daripada tu tak apa, mereka nak masuk, nak keliling, nak lari sana, nak berguling kat sana sini, sebab Allah kata tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd. Kebiasaannya kamu akan sentiasa keluar masuk antara satu sama lain. Tetapi Allah nak ajarkan adab supaya bermula daripada kecil mereka sudah tahu akan hukum hakam meminta izin. Sebab nanti bila mereka keluar, mereka kena minta izin juga kepada tuan rumah untuk masuk ke dalam rumah yang bukan rumah mereka. So hal itu Ustazah dah bagi banyaklah dalam ni kan, hukum hakam yang berkaitan dengan adab dan sebagainya. Okey. Yang terakhir itu yang kita sebut tadi dalam ayat 62, di mana kategori ketiga adalah minta izin untuk pulang ataupun untuk bersurai daripada majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada mesyuarat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka yang minta izin ni adalah petanda kepada mereka itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah konkludkan ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulihi. Maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah ulaskan lagi, kalau mereka minta izin, maka Allah SWT memberikan satu ruang yang luas kepada Nabi untuk decide sama ada nak beri mereka keizinan ataupun tidak. Sekiranya Nabi izinkan mereka, maka di situ ada lagi suatu perkara yang disebut oleh Allah kepada Nabi SAW agar Nabi memohon kemaafan kepada Allah on behalf mereka, untuk mereka supaya Allah mengampunkan mereka. Sebab di sini bila Nabi SAW memohon ampun di atas kekurangan mereka, maka otomatik Allah akan ampun. Sebab tu Allah tak pesan kepada orang yang keluar tu, Allah pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Ustazah. Ya. Ustazah kata ayat 62 ni minta izin untuk bersurai daripada Nabi SAW kan? Ayat ni hanya terpakai masa tu saja ke atau zaman kita ni? Dia dalam ni dia memberikan satu hukum kepada sekiranya kita bersama-sama dengan ketua negara. Kita ada tugas penting, katalah kita setiausaha negara. So kita berada bersama dengan Perdana Menteri katakan untuk membuat beberapa dasar. So untuk kita keluar kita perlu bijaklah supaya semua orang tak ambil benda tu sebagai satu perkara yang ringan. Sebab macam kalau kita tengok dalam situasi sekarang
dalam dewan dan sebagainya, ada je orang keluar kan. Maksudnya kita kata di situ adanya ambil mudah dalam urusan-urusan yang melibatkan masyarakat umum, dalam urusan yang melibatkan kemaslahatan umum. Sebab kita kat sini sekiranya kemaslahatan umum bertempur dengan kemaslahatan peribadi, yang mana satu kita nak dahulukan? Tapi maknanya pimpinan tertinggi lah. Bukan macam kita dia bukan juga pimpinan tertinggi. Maksudnya kadang-kadang dalam qaryah kita pun kita ada beberapa permusyawaratan yang tergempar yang perlu kepada keputusan kan. Dan kita adalah salah seorang anggota dalam tu. So kedudukan kita, keberadaan kita di situ adalah diperlukan. Janganlah pula kita keluar senyap-senyap. Kan? Sebab di situ yang Ustazah nak pamerkan. Department meeting ke Ustazah? Meeting department. Meeting department ke macam mana pergi ke pasal ke dalam kelas macam mana? Dia di sini Fazlin, dia di sini kalau kita berada dalam masyarakat, kita kena letakkan dalam neraca sekarang ni mana kepentingan yang lebih utama? Kepentingan peribadi ke kepentingan umum? Kita kena tengok situasi kita berada. Sekiranya dalam situasi itu kepentingan umum adalah penting, maka di situ kita kena beratkan kepentingan umum daripada kepentingan peribadi. Sekiranya kepentingan peribadi itu boleh ditangguhkan. Dia tidak melibatkan nyawa, tidak melibatkan kecacatan, tidak melibatkan maruah. Jadi di situ kita kena bijak dalam membuat keputusan. Yang ni dia panggil, kalau dalam fiqh dia panggil fiqhul muwazanah. Al-muwazanah, kita ada kepandaian, kebijaksanaan untuk menimbang antara mana keputusan yang perlu kita buat pada ketika itu. So kat sini dia ada fiqh jugalah, ada hukum-hukum yang berkaitan. Jadi dekat situ kita yang berada di situ kita tahulah maksudnya yang mana lebih berat. Adakah maslahah umum tu lebih berat ataupun maslahat individu kita lebih berat. Sebab sekiranya bertembung, asalnya kena dahulukan maslahat umum daripada maslahat peribadi. So kalau macam kita macam meeting yang Ustazah kata tadi kan, kita penting, maknanya penting kepada overall keputusan tu, maka kita minta izin lah kan sebelum keluar. Kita minta izin macam yang tadi Rasulullah ajar tu. Tapi kadang kita tidak buat penting Ustazah. Kalau kita tahu yang kita ada kat situ pun doesn't make any difference. Kita kena buat macam tu juga ke tak? Sebagai adab maksudnya kita kena beritahulah nak keluar kan. Okey Ustazah. Lepas tu kalau adab tu katalah dia duduk jauh, kita kena laung kat tangan ke macam mana, kalau tidak mengganggu pula meeting tu kan. Mungkin boleh bagi WhatsApp? Okey. Ustazah, ini macam adab dan juga menghormati lah Ustazah, menghormati sesuatu session tu, macam tu lah ya. Tapi dia bukan kita kata dia akan bertukar. Sebab ada kadang-kadang hukum dia harus, kadang-kadang hukum dia sunat, kadang-kadang hukum dia wajib. Dia melibatkan nyawa, melibatkan keselamatan negara, dia jadi wajib dah. Okey. Serupa lah Ustazah macam online meeting kan, kalau kita perlu pergi tempat lain pula kita minta izin lah ya. Macam tu kita minta izin lah, kita masuk dalam chat tu kata kita kena beredar. Dan ada beberapa urusan yang kita kena uruskan. Itu kita adab lah kan, adab kita berada dalam masyarakat umum. Sebab di situ saya tertarik dengan satu ulasan daripada seorang alim dalam dia memperkatakan dua surah yang berdekatan, iaitu surah Al-Muzammil dan surah Al-Mudaththir. Surah Al-Muzammil ni tentang Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ni sunat tapi kalau zaman awal Nabi SAW dan para sahabat ketika itu jadi wajib. Sebab mereka belum ada lagi salat 5 waktu. Jadi salat malam tu adalah salat yang wajib. Okay. Dia dalam surah Al-Mudaththir, kalau dalam Al-Muzammil Qiyamul Lail, kalau dalam Al-Mudaththir dia Qiyamun Nahar. Qiyamun Nahar ni ada perkara-perkara yang jadi wajib pada kita. Contohnya kalau kita berhadapan dengan satu situasi di mana ada kemungkaran. Jadi kita kena react kepada kemungkaran tu berdasarkan kemampuan kita. Jangan kita tengok buat tak tahu je, tak boleh. Sama ada yang paling minimal adalah kita membenci kemungkaran tu. Itu paling minimal lah. Yang tu adhaful iman, itu paling minimal iman dia. Kalau memang kita berlalu tanpa ada sebarang pun respon kita, itu tak masuk dalam kategori langsung. So untuk mencegah kemungkaran tu adalah menjadi kewajipan. Dia sangat berat sebenarnya. Tapi jarang diperkatakan bahawa itu adalah satu tugas kita bersama.
Kita banyak kata tu bukan tugas saya tak mampu. Kalau tak mampu kita membenci perbuatan mungkar itu dengan hati kita. Tapi kalau kita mampu maka kita ustazah je punya tugas. Bukan, itu salah sebenarnya. Apabila kita benar-benar beriman, sebab itu dalam ayat ini Allah membawa kategori al-mu'minun, bukan title ustazah. Bukan. Sesiapa sahaja yang mengucap syahadah, mengaku Allah SWT adalah tiada Tuhan selain Allah, dan juga mengaku Nabi SAW adalah pesuruhnya, dan dia telah dipertanggungjawabkan untuk mendalami hukum hakam yang berkaitan dengan peribadi, iaitu yang kita panggil fardu ain, dan hukum hakam yang berkaitan dengan fardu kifayah juga. Tetapi dalam mencegah kemungkaran, ia adalah fardu ain. Fardu ain. Sekiranya kita lalu di satu tempat, kita ada kemampuan untuk menegah, tapi kita berlalu begitu sahaja, maka di akhir nanti Allah akan tanya. Sebab ia adalah satu tanggungjawab. Di situlah kena ada gandingan. Sebab tu Allah kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kamu kena tolong-menolong dalam menegakkan kebenaran. Wala ta'awanu, jangan kamu tolong 'alal ismi, untuk melakukan perkara-perkara dosa, wal udwan, untuk menimbulkan perseteruan antara kamu. So kita tak bolehlah ada klik-klik macam klik ni tak setuju dengan orang ni, klik ni nak setuju dengan orang ni kan. Sebab itu yang sebenarnya dikehendaki oleh syaitan, sebab syaitan wujudkan klik ni adalah untuk kelemahan umat Islam. Apabila mereka bercakaran antara satu sama lain, maka kedudukan dan kekuatan mereka akan tergugat. Banyak kat situ maksiat akan berlaku. Orang ni kata orang ni kata orang ni, padahal tak ada apa-apa kebaikan pun di situ. Syaitan yang akan bertepuk tangan di situ. Sebab itu dalam surah Nur ni Allah Subhanahu Wa Taala memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan sekali-kali kamu ikut jejak langkah syaitan. Sebab syaitan dia tak suruh buat benda yang secara zahir nampak buruk, kan? Dia akan pergi sikit-sikit. So bila pergi sikit-sikit, last kali barulah dia terjebak dengan perkara yang sebenar. Kemaksiatan yang sebenar. Contohlah banyaklah macam kita kan, kita sebagai seorang wanita memberi alasan tak apalah, saya bukan ada apa pun bercakap dengan lelaki kan. Bila kita tanya dia apa tugas ataupun apa kepentingan nak bercakap, dia kata tak ada, saya bercakap je lah, tanya khabar dia, nanti orang kata sombong pula. Dia sebenarnya tidak ada istilah itu sebenarnya. Tidak ada istilah sombong kalau kita tidak bercakap dengan lelaki yang ajnabi. Kecuali lah orang tu memang orang yang dikenali dalam masyarakat sekadar. Bila kita nak buat, kita buat sekadarnya saja. Janganlah sampai pergi makan, pergi bergelak-gelak lah pula dah lah kata boleh kan. Jadi kelonggaran itu kita akan buat sekadar sahaja, sekadar yang diperlukan sahaja, bukan berlebih-lebih. Yang tu kita kena jelas tu. Sebab itu dalam surah Nur ni maksudnya dia memberikan satu kejelasan kepada kita dalam kita melakukan apa saja tindakan. Dalam sharing Ustazah tadi dalam Tadabbur Center, bila Ustazah membincangkan tentang ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah yang dipanggil khawatim surah Al-Baqarah, so kat situ kita nampaklah banyak kelemahan, dan kelemahan itu perlu kita perbaiki, dan Allah dah mengajarkan bagaimana kita nak memohon ampun kepada Allah SWT. Tapi maksudnya jangan jadi alasan pula boleh buat jahat lepas tu memohon ampun. Buat jahat, jangan permainkan hukum Allah. Sebab Allah tahu apa yang ada di dalam kita. Sebab kadang-kadang ada orang kata tak apa saya buat jahat, nanti saya taubatlah. Seolah-olah macam dia bercakap dengan manusia aja. Dia bercakap dengan Allah sebenarnya. Jangan mencabar Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini. Kita tahu kedudukan diri kita adalah sebagai orang manusia, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa. Jangan terlalu biadab dengan Allah. Jangan terlalu biadab. Ustazah nak tanya. Okey, macam dalam kita tengok conclusion adab dalam surah Nur ni, dia ada 3 kan, tentang minta izin untuk masuklah kebanyakan kan dan keluar. Macam pula kalau macam dalam majlis, macam yang tadi yang ketiga tu dalam majlis kalau kita nak keluar kan. Kalau macam dalam majlis ilmu, kalau kita terdatang lambat semua macam tu, kita ada yang saya dengar macam kita tak perlu nak bagi salam ke apa, supaya kalau tak nanti takut mengganggu majlis tu. So macam mana sebenarnya? Dia ada dalam ayat lain, dalam surah lain, satu arahan daripada Allah disebut tafassahu. Sekejap saya tengok surah ayat apa. Okay, dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Nampak tak skrin Ustazah?
Nampak? Okey. So dalam Al-Mujadilah ayat 11 ni Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis. Apabila diminta kamu memberi kelapangan, tempat duduk untuk orang lain, maka berilah tempat duduk itu. Berilah, lapangkanlah tempat duduk itu. Lalu Allah pun memberikan satu penegasan dekat sini, fafsahu. Maka adalah menjadi satu kewajipan kamu untuk memberi ruang kepada dia untuk duduk bersama. Lalu Allah memberi ganjaran, yafsahillahu lakum. Allah akan melapangkan kamu, bagi kamu. So lapang Allah bagi kamu ni bukanlah lapang fizikal je lah. Lapang tu dalam banyak, dalam maksud yang lebih luas. Dalam maksud yang lebih luas. Kemudian wa idza qila syuzu, dan apabila kamu diminta untuk bangun meninggalkan majlis, meninggalkan orang-orang yang beriman antara kamu, kemudian fasyuzu, maka segeralah beredar. Jangan kita kata lama-lama pula kat situ, mungkin mereka ada tugas-tugas yang lain yang perlu diselesaikan. Maka Allah janji lagi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maksudnya orang yang bertindak berdasarkan ilmu ni, Allah akan menaikkan lagi tingkat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mereka yang membuat keputusan berlandaskan ilmu, maka ilmu tu adalah cahaya. Ilmu tu adalah cahaya, maka cahaya itulah yang memandu mereka untuk membuat keputusan yang terbaik dalam kehidupan mereka. So kat sini betul tadi kalau kita masuk majlis tu dah berjalan, tak payahlah kita bagi salam. Kita perlahan-lahan saja duduk, dan orang yang berada dalam majlis tu juga kena memberi ruang kepada orang yang datang tu. InsyaAllah ada tempatnya. Sebab kadang-kadang kita pergi kan, orang tu buat tak nampak je. Padahal boleh je ada sikit lagi ruang kan. Jadi kalau kita faham akan hukum Allah dan janji Allah, Allah kata yafsahillahu lakum. Allah kata Allah akan buka, melapangkan bagi kamu juga apabila kamu melapangkan bagi orang yang nak turut serta dalam majlis ilmu. Okey. Boleh? Ya, faham. Okey. Sama, susul sambung lagi sikit ayat yang terakhir tadi. Kita sambung surah An-Nur ayat 24. Na'udzubillah. Okay, ayat 62 terakhir. Okay. Okay, ni habis. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Okay, dekat sini ada dua maksud ya. Doa ni maksudnya jangan kamu panggil Rasulullah dengan panggilan-panggilan yang kamu biasa panggil kawan-kawan kamu. Dengan nama dia. Sedangkan Allah sendiri dalam memanggil Nabi SAW tidak pernah menggunakan Ya Muhammad. Tak ada. Kecuali Allah nak memberitahu. Apabila pemberitahuan di akhir surah Al-Fath, memang Allah guna Muhammadur Rasulullah. Sebab itu satu perkhabaran, satu penegasan, satu pengiktirafan terhadap seorang insan yang bernama Muhammad bahawa dia adalah Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Sebab nak tegaskan siapa yang ada keraguan lagi, maka inilah final say. Muhammad Rasul Allah. Sebab itu dalam akhir ayat Al-Baqarah tu Allah memberikan pengiktirafan kepada Nabi SAW dengan menggunakan perkataan Rasul. Allah kata amanar Rasul. Amanar Rasul. Jadi dekat sini antara adab dengan Nabi SAW adalah tidak memanggil namanya wahai Muhammad, tidak, wahai Nabi SAW, wahai Rasulullah. Okay. Sebab ia berbeza kerana ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mengajar kita supaya tahu akan adab-adab itu. Kemudian di sini juga sebahagian daripada sifat munafik, apabila mereka berada dalam majlis ilmu. Kalau tadi mereka nak keluar daripada satu perjumpaan. Yang ini mereka berada dalam majlis ilmu dan mereka nak keluar juga. So kalau mereka nak keluar, antara sikap orang munafik ni, antara sikap mereka adalah mereka keluar diam-diam. Mereka keluar diam-diam. Okay. So ini juga disebabkan itu Allah kata qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang di antara kamu yang menarik diri keluar dari majlis Nabi secara berselindung dan bersembunyi. Kalau yang tadi mereka betul minta izin, dan kalau Nabi nak beri izin maka berilah keizinan berserta memohon ampun kepada Allah SWT on behalf mereka. Kalau yang sini memang tak ada apalah, tak ada initiate lah, keluar je pelan-pelan lepas tu keluar.
Ini adalah satu bahaya sebab kalaulah perkara itu penting, maka kalau orang tak ambil berat, maka semua akan keluar. Last sekali, maksudnya perkara itu dianggap remeh, sedangkan ia adalah perkara yang sangat besar dalam kehidupan kita bermasyarakat, apatah lagi kehidupan bernegara. Mungkin perbincangan itu adalah perbincangan di mana nak menghalang musuh daripada menyerang. So dalam perang Ahzab, ia adalah satu perkara yang sangat genting. Jadi di situlah bagaimana sahabat-sahabat menunjukkan satu komitmen yang tinggi ketika mana mereka menggali parit dalam keadaan dalam keadaan panas terik, kemudian nak gali pula dalam, kemudian panjang, dalam keadaan makanan pun kurang. Jadi di situlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memilih mereka kerana mereka memang layak untuk berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak tahulah bagaimana keadaan kita, sikit saja diuji, kita dah banyak komennya. Jadi Ustazah berharap agar Ustazah pesan pada diri Ustazah, maksudnya kita di dunia ni kalau penat pun tak perlu komen sebenarnya. Sebab kehidupan dunia ni adalah untuk berpenat-penat. Sama ada kita buat baik ataupun kita buat jahat lagi penat. Buat baik pun memang kita kata perlukan tenaga. Kalau penat memang Allah beri ruang untuk rehat. Tapi janganlah rehat lama sangat. Maksud dia ada juga limitation dia untuk rehat macam mana, dan Allah itu maha luas rahmatnya. Maka kalau kita rasa kita macam down dan sebagainya, kita mohonlah pada Allah, ataupun kita juga perlu kepada kawan-kawan yang sentiasa mengingatkan kita. Sebab itu Nabi SAW, para sahabat mereka dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Kalau nampak aja mereka merasakan lemah semangat dan sebagainya, Rasulullah cepat mengesan mereka, lalu memberikan mereka kita kata nasihat, melihat apa keperluan mereka. Itu yang kita kata kita salute kepada Nabi SAW, walaupun kadang-kadang antara sahabat dengan sahabat mereka tak pasti pun kawan tu berada dalam keadaan itu, tapi Nabi sangat peka. Nabi sangat peka kepada keadaan para sahabat, dan dia memang orang yang paling awal untuk melihat kemaslahatan mereka sekiranya ada perkara-perkara yang perlu ditolong. Sangat cantik kalau kita menyelusuri kehidupan Nabi SAW dan bagaimana baginda berinteraksi dengan para sahabat. Jadi itu memberikan inspirasi lah kepada kita, supaya Nabi ni dahlah sibuk dan sebagainya. Apa alasan kita pula, kita sibuk pun taklah sesibuk Nabi SAW sampai tak ada nak bertanya khabar kepada kawan-kawan pun kan. Ustazah cakap pasal diri Ustazah ni. Sampai tak sempat pun kita nak tanya kawan-kawan yang bersama dengan kita, apa khabar, bagaimana PKP, cukup tak makan dan sebagainya, apa yang boleh dibantu. Jadi itu di antara perkara-perkara yang kita boleh reflektkan pada diri kita dalam surah ni lah. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ini conclusion kepada duhur surah An-Nur, di mana Allah mengatakan ketahuilah sesungguhnya Allah jualah yang menguasai segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Ini kekuasaan Allah ni tiada had. Kita hanya nampak dalam perkara-perkara yang tersangat limit. Maksudnya sangat terhad. Yang kita tak nampak tu jauh lebih besar daripada apa yang kita nampak. Jadi dalam Al-Quran Allah mempamerkan keluasan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di sini Allah mengatakan pemilikan yang sebenar kepada segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab lam dekat sini menandakan lam pemilikan. Lam ni bukan lam sebarangan lam, tapi lam yang menunjukkan pemilikan Allah lah. Allah memiliki segala yang ada di semua langit dan di bumi. Qad ya'lamu ma antum alaih, dan Allah itu tahu dalam keadaan mana kamu berada pada ketika itu. Wa yawma yurja'una ilaih, walaupun kita terlepas daripada manusia dalam ketika mana kita melakukan kesalahan, dia refer kepada kesalahan-kesalahan yang telah dibentangkan dalam surah Nur ni lah. Contohnya jenayah zina, kemudian jenayah menuduh seseorang berzina tanpa ada bukti, kemudian dia terlepas. Jadi bukan bermakna dia terlepas itu dia terlepas selama-lamanya. Jadi Allah mengingatkan balik di akhir surah ini, Allah mengatakan wa yauma yurja'una ilaih, ketika hari di mana kamu akan dikembalikan. Dia tak akan, Allah SWT tidak akan mengambil pandangan kita. Apabila kita sudah sampai masa kita nak kembali, maka tidak ada negotiable. Kita kena akur akan ketetapan Allah. Sebab tu Allah datangkan dalam bentuk, dia panggil kat sini majhul. Maksudnya siapa yang panggil kita kembali tu tak perlu, maksudnya yang pasti kita akan apabila hari dikembalikan kepadanya.
Siapa yang panggil kita nak kembali? Allah lah tapi definitely kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yawma yurja'una ilaih, dan pada hari kamu dikembalikan kepada Allah, fayunabbi'uhum, maka Allah lah yang akan menjelaskan sedetail-detailnya terhadap apa yang kamu kerjakan, bima amilu, terhadap apa yang kamu kerjakan satu persatu. Sebab itu di musim Ramadan ini kita minta agar Allah delete segala kesalahan kita, supaya apabila kita sampai di hadapan Allah, maka kita sampai dengan catatan amalan yang bersih. Itu yang kita nak. Fayunabbi'uhum bima amilu wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu atas segala sesuatu amatlah mengetahui. Okey. Satu perkara yang sangat jelas dalam surah Nur ini adalah, nanti kalau ada kesempatan cuba bilang berapa kali perkataan alim ni Allah ulang. Ia adalah ulangan yang paling banyak. Sifat Allah yang paling banyak disebut adalah sifat alim, sifat maha mengetahui. Jadi kita tahulah hukum hakam yang Allah telah jelaskan dalam surah Nur ini adalah datang daripada yang maha tahu. Yang maha tahu. Jadi sebab itulah sifat ini Allah ulang-ulang banyak kali dalam surah Nur ini. Berapa kali Ustazah? Nanti kena bilang sendiri, saya tak nak bagi jawapan. Okey. So saya ingat sampai situ saja. Kalau ada sedikit soalan lagi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa tu? Saya Amalina. Amalina, hari ni hari pertama ke? Ya. Okey, ahlan wa sahlan. Okey Amalina, apa soalannya? Okey, saya ada soalan tentang ayat 27 ni, untuk minta izin sebelum masuk rumah. Kebetulan tadi Ustazah cakap pasal amar ma'ruf nahi mungkar tu, maksudnya kita kena cegah kemungkaran ni kalau kita ada kuasa. Macam mana pula kalau macam jabatan agama kan ada kuasa untuk ambush rumah-rumah ni kan? Maksudnya diorang ada pengecualian ke kat situ? Maksudnya diorang bagi salam tapi orang tu tak buka, lepas tu diorang masuk rumah tu. Maksud untuk cegah kemungkaran tu. Okey. Dia ada dua keadaan kat sini Amalina. Dia ada dua keadaan kat sini. Okey, sekiranya keadaan pertama, maksudnya mereka masih lagi sangsi. Mereka tak confirm bahawa dua tu memang bukan suami isteri. Maka dalam keadaan kesangsian tu mereka tak boleh masuk. Tidak dibenarkan. Itu termasuk dalam tajassus, mencari aib orang. Mencari aib orang. Itu dalam keadaan mereka masih tidak confirm bahawa yang berada dalam bilik ataupun di dalam rumah tu adalah bukan mahram. Mereka tidak boleh pergi terus, maksudnya sampailah dalam situasi kedua sekiranya mereka memang ada bukti yang sah, yang nyata bahawa kedua-dua lelaki dan perempuan ni dalam keadaan yang memang bukan mahram. Dan mereka sudah lama berada di situ. Nampak tak? Dua situasi yang berbeza Amalina? Ya. Okey. Situasi pertama kalau kita tidak ada bukti, maksudnya masih lagi dalam prasangka. Maksudnya tak confirm. Jadi kalau tak confirm tak boleh masuk. Okey, situasi kedua kalau memang dah confirm, dah ada bukti-bukti, ada dokumen dan sebagainya. So mereka ni tidak boleh dibiarkan, sebab kalau dibiarkan dia akan menyebabkan suasana persekitaran juga akan menjadi buruk. Nampak tak? Jadi di situ kita tak bolehlah masuk 10 orang, 20 orang kan. Hanya orang yang berkenaan sahaja. Apabila dibenarkan dalam situasi asal tidak dibenarkan, tetapi sekiranya ada situasi tertentu yang dibenarkan, maka kebenaran itu terhad. Dia bukan terbuka open. Nak ambil gambar, nak masuk dalam Facebook, nak ambil gambar, nak letak dalam surat khabar, tak boleh. Tak boleh. Dia masih lagi kena menjaga kemaruah orang tu. Sebab begini Amalina, orang yang menjalankan tugas itu, tugas dia amal ma'ruf dan nahi mungkar kan? Adakah tugas orang itu yang menghukum orang ni teruk, dia tak boleh lagi balik, dia tak boleh lagi bertaubat? Tak, kan? Pintu taubat masih terbuka kepada dia, betul kan? Betul. Kita sebagai sesama Muslim bertanggungjawab untuk mengembalikan dia ke jalan yang benar, bukan menghukum. Kalau dia betul-betul melakukan kesalahan, biarlah yang berautoriti menjatuhkan kesalahan, menjatuhkan hukuman. Macam juga yang berlaku kepada mungkin Amalina sebab baru datang, kita dah membincangkan tentang 3 orang sahabat yang sama-sama turut menyebabkan fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Iaitu nama mereka memang jelas, nama dia seorang Mistah ibn Usasah, sepupu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Hamnah bintu Jahsh,
dua beradik kakak kepada Zainab binti Jahsh, iaitu salah seorang ummahatil mukminin. Kemudian yang ketiga adalah Hassan bin Sabit. So tiga ni mereka turut serta dalam menyebarkan fitnah. Mereka buat dosa besar ya Amalina. Walaupun ketika zaman Nabi SAW, bukan bermakna zaman Nabi SAW tidak ada dosa besar, ada. Jadi sahabat-sahabat yang ulung ni, mereka ni bukan sebarangan sahabat. Tetapi biasalah manusia kan, kadang-kadang ada salah dan silap. Jadi kita tidak boleh menghukum mereka, biarlah Nabi yang menghukum mereka. Lalu apabila Allah SWT menurunkan satu penegasan bahawa Aisyah radhiyallahu anha tidak melakukan perbuatan yang dituduh itu, maka mereka bertiga ini datang berjumpa dengan Nabi dan mengaku akan kesalahan mereka. Dan apabila mereka mengaku akan kesalahan mereka, lalu Nabi SAW menjalankan hukuman. Nampak tak? Mereka kena hukuman lah sebab mereka bersalah kan? Dan salah tu dosa besar. Dan salah tu adalah maruah kepada orang. Nampak tak? Dosa besar. Lalu mereka ini perlu dihukum. Dan apabila mereka dipukul kulit sebanyak 80 kali, maka mereka bertaubat dan sebenar-benar taubat, lalu mereka kembali semula ke dalam masyarakat Islam seolah-olah mereka tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Nampak tak? Itu sebenarnya Islam mengajar kita begitu. Jangan kita menjadi menghukum seseorang, maksudnya mereka itu tidak boleh lagi kembali. Mereka ini dah tak ada ruang lagi. Mereka ini dah tak ada peluang lagi nak kembali kepada Allah. Tidak. Allah tu maha luas rahmatnya. Kita ni hanyalah orang yang memberi nasihat sahaja, bukan menghukum mereka. Okey Amadina? Okey, ada satu lagi soalan boleh Ustazah? Boleh. Ayat 63 tu kan Ustazah sebut tak boleh panggil Nabi dengan nama Ya Muhammad kan? Tapi macam mana kalau kita baca selawat tu kan Allahumma salli ala Muhammad, kalau macam tu kira tak yang itu bukan panggilan, yang itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang ni kita berdoa macam Allahumma salli ala Muhammad. Memang kita memohon kepada Allah agar Allah merahmati Nabi SAW. Sebab bila Allah bersalawat, bukan Allah kata Allahumma salli ala Muhammad, bukan. Allah bersalawat kepada Nabi dengan memberikan rahmat dan meningkatkan kedudukan Nabi SAW di sisinya. Yang tu terkeluarlah daripada apa yang kita bincangkan. Yang kita bincang ni kalau kita sebagai umatnya panggil dia dengan nama dia, sedangkan Allah sendiri pun tak panggil Nabi SAW dengan nama baginda. Begitu tinggi kedudukan Nabi SAW. Jadi kita kena tahu hak kita terhadap Rasulullah SAW. Antaranya kita kena banyak bersalawat sebab Nabi SAW ni sayang kepada umatnya, sangat sayang. Sebab itulah kita punya target adalah kita nak bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Betul kan Amalina? Dan betul yang lain kan? Jadi walaupun Ustazah bagi Ustazah tak adalah Ustazah ni sedikit pun nak menandingi Khadijah radhiyallahu anha, iaitu isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi memberi satu confirmation kepada Anas bin Malik, sebab Anas ni memang dia kata kalau di dunia, kalau dia rasa rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan pergi berjumpa dengan Nabi, tak ada halangan. Tapi bagaimanakah sekiranya sudah sampai ke akhirat? Nabi berada di kedudukan yang tinggi, dia belum pasti kedudukannya di mana kan? Lalu dia menangis. Maka Nabi SAW bertanya, wahai Anas, kenapa kamu menangis? Lalu Anas menjawab, ya Rasulullah, aku di dunia sekiranya aku rindukan engkau ya Rasulullah. Aku boleh berjumpa bila-bila masa. Tetapi sekiranya sudah ke akhirat, bagaimana aku berjumpa denganmu ya Allah, ya Rasulullah. Sebab kedudukanmu yang sangat tinggi. Nabi memberikan confirmation kepada dia, anta kamu ma'a bersama-sama dengan man ahbabta. Jadi kita go for it. Maksudnya walaupun tahap kita di sisi Allah tidaklah sama dengan Khadijah radhiyallahu anha, apalagi dengan Aisyah radhiyallahu anha, apalagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak salah untuk kita bercita-cita tinggi untuk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga yang paling tinggi. Dan di situlah kita kena buktikan kecintaan kita yang sebenar kepada Nabi, bukan hanya di mulut tapi dengan jiwa raga kita. Sebab tanda kita cinta kepada Allah adalah dengan melalui tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kesusahan kita di dunia tidaklah sama dengan kesusahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sememangnya dia adalah insan yang terbaik yang Allah jadikan sepanjang kewujudan manusia di atas dunia, dan kita sangat berbangga jadi umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kebanggaan itu hanya tinggal kebanggaan semata-mata tanpa ada bukti. Kita perlu menunjukkan sebaik mungkin kita berusaha untuk menjadi umat kepada Rasulullah SAW, dan target kita adalah wajah yang pertama untuk kita tetapi di akhirat nanti adalah wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan begitu juga kita nak melihat liwa, iaitu bendera yang pertama adalah bendera yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bukan angan-angan, ia adalah suatu usaha yang berterusan. So kita memerlukan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita untuk sama-sama memberikan semangat, sama-sama menolak kita untuk kita menjadi yang terbaik. So Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Mulk yang kita biasa baca pada malam hari sebelum kita tidur, dan maksudnya di sini Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan atyabu amala tapi ahsanu amala. Maksudnya kita buat apa saja yang kita buat yang paling baik, yang terbaik yang kita boleh buat pada ketika itu. Allah tidak bertanya bertanya kepada hasil, tetapi Allah bertanya sejauh mana kamu melakukannya. Kalau betul-betul kita melakukannya dengan yang terbaik, maka sudah ada alasan kepada kita, ya Allah, inilah yang paling baik yang akan dapat aku lakukan pada ketika ini. Jadi apa-apa sahaja dalam kehidupan kita yang berbaki ni, kita nak buat yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Jangan kita meremehkan walaupun sekecil-kecil kebaikan. Kita buatlah kebaikan itu dengan cara yang terbaik. Allah tu maha kaya. Dia menyediakan setiap ruang kepada semua orang untuk menjadi yang terbaik, untuk memiliki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada pilih kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membuka ruang kepada semua. Tidak ada kita kata alasan kita mengatakan aku ni tak layak dan sebagainya. Tak, Allah itu maha luas rahmatnya. Dia memberikan ruang kepada semua dan membuka ruang-ruang itu berada di hadapannya. Yang pentingnya ialah bagaimana kita nak melihat itu sebagai satu ruang, sebagai satu opportunity untuk kita meraih kasih sayang Allah, untuk kita duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk sebaris dengan ayat-ayat yang Allah sebut tadi, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. So kita adalah hidup dalam keadaan satu struggle antara kebenaran dan kepalsuan. So kepalsuan itu kadang-kadang kita tertipu dalam keadaan tertipu tu, bangunlah cepat-cepat untuk bebaskan diri daripada tipuan-tipuan itu. Dengan ilmu insya-Allah kita akan disuluh dalam perjalanan kita, dan insya-Allah kita ada kekuatan di samping sahabat-sahabat kita yang memberikan semangat, yang melihat kalau kita ada salah dan silap, mereka cepat menegur kita. Jadi jangan rasa terasa hati bila kawan-kawan Allah takdirkan untuk membuka mulut untuk menegur kita. Itu adalah satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat sampai situ saja perkongsian kita. Minta maaf panjanglah pula hari ni. Dan terima kasih tadi, maaf terkeluar. Tak apa, tak ada masalah. So insya-Allah kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asri, dan kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. So kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Zazan. Semua yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok InsyaAllah. InsyaAllah. Semua yang baru boleh join WhatsApp group, ada dalam link chat kat dalam chat. Sebab WhatsApp group tu untuk apa? WhatsApp group tu untuk update kita punya tadarus dengan Ustazah Sofia. Apa-apa soalan tu kita boleh dapat dari situ, boleh tanya dan kita sharing ilmu pun dalam tu juga. Farah? Farah. Arfa. Apa yang Quran yang macam kita senang nak baca tu ada tak macam contoh-contoh dia atau recommendation untuk beli sebab kadang-kadang kita bila dekat chef tu tak sure yang mana satu kan. Yang mudah tadilah, yang mudah nak baca kan. Ada Ustazah bagi tawaran itu tapi mungkin kita boleh confirm balik dalam group tu. Okay, nanti Arfa share dekat group ya. Saya baru beli yang itu bagus, dia ada colour-colour. Lepas tu dia per kata plus dia ada colour-colour. Nanti saya cari nama Majid ke apa nama dia. Yang kat mata dia sebut. Dia beli online je kan? Saya beli online. Boleh online lah. Okay. Link tu kak. Nanti saya cari, saya bagi balik link tu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.